Alkitab untuk anak-anak memperkenalkan Paskah pertama. Ditulis oleh Edward Hughes, dibaca oleh You. Layari www.bibleforchildren.org. Wanita itu berdiri di lereng bukit, sangat bising di sekelilingnya, dan mata sedihnya tertumpu pada satu kejadian yang dahsyat. Anaknya telah mati. Wanita itu bernama Maria, dan dia berdiri hampir dengan tempat di mana Yesus disalib. Bagaimana semua ini berlaku? Bagaimana kehidupan indah Yesus boleh ditamatkan dengan begitu teruk? Kenapa Allah boleh membenarkan anaknya disalib dan mati di sana? Adakah Yesus membuat kesilapan tentang siapa sebenarnya dia? Adakah Allah telah gagal? Tidak, Allah tidak gagal. Yesus tidak membuat sebarang kesilapan. Yesus sentiasa tahu dia akan dibunuh oleh orang jahat. Malah ketika Yesus seorang bayi, seorang lelaki tua yang bernama Simeon memberitahu Maria bahawa kesedihan menanti di hadapan. Beberapa hari sebelum Yesus dibunuh, seorang wanita datang dan minyak wangi dicurahkan pada kakinya. Dia telah membancukan wang. Murid-muridnya mengadu. Dia melakukan kerja yang baik, balas Yesus. Dia melakukan untuk pengkebumian saya. Kata-kata yang pelik. Selepas ini, Yudas, salah satu daripada 12 murid-murid Yesus, bersetuju kepada ketua iman untuk mengkhianati Yesus hanya dengan 30 keping wang perak. Pada hari raya Paskah Yahudi, Yesus makan hidangan terakhirnya dengan murid-muridnya. Dia memberitahu mereka perkara-perkara indah mengenai Allah dan janji-janji Allah kepada orang yang mengasihi dia. Kemudian, Yesus memberi roti dan secawan wine bagi mereka untuk berkongsi. Ini adalah untuk mengingatkan mereka bahawa badan dan darah Yesus telah diberikan untuk membawa pengampunan bagi dosa-dosa manusia. Kemudian, Yesus memberitahu mereka yang dia akan dikhianati dan mereka akan melarikan diri. Saya tidak akan lari, tegas Peter. Sebelum ayam jantan berkokok, 3 kali anda akan berkata anda tidak mengenali aku, kata Yesus. Kemudian pada malam itu, Yesus pergi berdoa di Taman Getsemani. Murid-murid yang bersamanya tertidur. Wahai Bapakku, Yesus berdoa, biarlah cawan penderitaan ini dijauhkan daripada saya. Namun begitu, jangan menurut kehendak saya, tetapi kehendak Bapa. Tiba-tiba, satu kumpulan pengawal marah ke taman, diketuai oleh Yudas. Yesus tidak menentang, tetapi Petrus memotong telinga salah seorang lelaki. Yesus menyentuh telinga itu dan menyembuhkannya. Yesus tahu penangkapan ini adalah sebahagian daripada kehendak Allah. Pengawal ini membawa Yesus ke rumah imam besar. Di sana, pemimpin-pemimpin Yahudi berkata Yesus sepatutnya mati. Berdekatan, Petrus berdiri di sebelah api bersama dengan pengawal dan melihat apa yang sedang berlaku. 3 kali orang merenung Petrus dan berkata, Anda adalah dengan Yesus.
3 kali Peter menafikan, sama seperti apa yang telah dikatakan oleh Yesus. Petrus malah menguntur dan bersumpah. Pada saat itu juga, ayam jantan berkokok. Ia seperti suara Allah kepada Petrus, mengingati kata-kata Yesus. Petrus menangis tersedur-sedur. Yudas juga menyesal. Dia tahu Yesus tidak melakukan apa-apa dosa atau kesalahan. Yudas mengembalikan 30 keping wang perak, tetapi iman tidak mahu menerimanya. Yudas melemparkan wang ke lantai, meninggalkan mereka dan pergi menggantung dirinya. Imam-imam membawa Yesus menghadap Pilatus, gubernur kerajaan Roma. Pilatus berkata, "Saya tidak menjumpai sebarang kesalahan bagi orang ini." Tetapi mereka terus berseru, "Salib dia, salib dia." Akhirnya, Pilatus menggalah dan menjatuhkan hukuman mati disalib kepada Yesus. Askar-askar menubuh Yesus, melundahinya dan menyebabnya. Mereka membuat satu mahkota daripada ranting-ranting berduri dan menekannya pada kepala Yesus. Kemudian, mereka menyalibkan Yesus. Yesus sentiasa tahu dia akan mati begini. Dia juga tahu bahawa kematiannya akan membawa perampunan bagi dosa manusia yang mempercayainya. 2 penjenayah disalibkan di sebelah Yesus. Satu percaya kepada Yesus dan pergi ke syurga. Yang lagi satu tidak percaya. Selepas penderitaan selama beberapa jam, Yesus berkata, "Ia sudah selesai." Dan mati kejayaannya telah selesai. Kawan-kawannya menggembungikannya di dalam satu kubu baru. Kemudian, tentera Roma memeteraikan batu penutup kubu dan mengawalnya. Kini, tiada siapa yang boleh masuk atau keluar dari kubu itu. Jika kisah ini diakhiri sebegini, dapat sedihnya. Tetapi Allah melakukan sesuatu yang indah. Kematian Yesus tidak kekal. Pada awal pagi hari pertama dalam minggu itu, beberapa murid-murid Yesus mendapati penutup kubu tergolek dari kubu. Apabila mereka melihat ke dalam, Yesus tidak berada di sana. Seorang wanita menangis di tepi kubu. Yesus menampakkan diri kepadanya. Dia bergegas kembali dengan gembira untuk memberitahu murid-murid yang lain. Yesus hidup. Yesus hidup kembali. Tiba-tiba, Yesus datang kepada murid-murid dan menunjukkan kepada mereka kesan paku di tangannya. Ia adalah benar. Yesus hidup kembali. Dia memaafkan Petrus kerana menafikannya. Dia menyuruh murid-muridnya memberitahu semua orang mengenainya. Kemudian, dia kembali ke syurga, tempat asalnya. Paskal pertama, satu cerita dari firman Tuhan, Alkitab, terdapat dalam Matius bab 26 hingga 28, Lukas bab 22 hingga 24, Yohanes bab 13 hingga 21. Bila tersenggap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pergantian kepada orang-orang bodoh. Mazmur
bab 119 ayat 130. Allah tahu kita telah melakukan banyak perkara buruk yang dipanggil dosa. Hukuman bagi dosa adalah maut. Allah sangat mengasihi kita sehingga Dia mengutus anaknya, Yesus, mati di kayu salib dan membayar penalti kita. Yesus hidup kembali dan pulang ke syurga. Sekarang, Allah boleh mengampuni dosa-dosa kita. Jika Anda ingin berpaling daripada dosa-dosa Anda, katakan ini kepada Allah. Ya Allah, saya percaya Yesus mati untuk saya, bangkit semula dan kini masih hidup. Sila datang ke dalam hidup saya dan mengampuni dosa saya, supaya saya dapat memiliki satu hidup baru dan satu hari nanti akan ku bersama dengan Anda selama-lamanya. Bantu saya untuk mentaati Anda dan hidup sebagai anak-Mu. Amin. Yohanes bab 3 ayat 16. Baca Alkitab dan berbicara dengan Allah setiap hari.